Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada anak-anak pelajar sekalian. Jadi pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 1. Pelajaran pada hari ini ialah pelajaran ke-22, mandi wajib penyuci diri dalam bidang fiqh. Maksud mandi wajib. Maksud mandi wajib dari segi bahasa mengalirkan air ke atas sesuatu. Manakala dari segi istilah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Dan mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Dalil naqli mandi wajib. Dalil yang pertama daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Terjemahan. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka sucilah dengan mandi wajib. Dan dalil yang kedua, dalil daripada hadis an Ummi Salamah, Ummil Mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haqqi hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a. Terjemahan Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahawa Ummu Sulaim isteri Abu Talhah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada suatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani. Baik, perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, jima', yakni bersetubuh. Yang ketiga, mati selain mati syahid. Dan perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan. Yang pertama, haid. Yang kedua, wiladah. Yang ketiga, nifas. Baik, kemudian kita akan tengok apa maksud haid. Haid, darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah baligh dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Wiladah, proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Manakala nifas, darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Larangan semasa berhadas besar. Larangan ketika berhadas besar bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, seseorang itu dilarang melakukan salat, sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Yang kedua, dilarang berhenti atau duduk dalam masjid. Yang ketiga, dilarang tawaf, yakni mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Yang keempat, membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Baik, kemudian larangan tambahan ketika haid dan nifas bagi wanita. Yang pertama, puasa fardu atau puasa sunat. Yang kedua, jima'. Cara, rukun dan perkara sunat ketika mandi wajib.
Baik, sebelum tu anak-anak tengok petunjuk. Yang warna kuning ni rukun mandi wajib. Yang warna ungu perkara sunat ketika mandi wajib. Jadi rukun di sini ada dua. Yang pertama, niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Baik, manakala perkara sunat ketika mandi, wajib yang pertama, basuh pergelangan tangan. Yang kedua, membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Yang ketiga, membersihkan tangan dengan air. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, dahulukan menjerus air ke anggota badan sebelah kanan. Yang keenam, basuh kepala 3 kali dan selat rambut. Yang ketujuh, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Dan yang ke-8, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Baik, kemudian perlu diingat anak-anak, anggota badan yang perlu diberi perhatian ketika mandi wajib. Baik, apa dia? Yang pertama, rambut. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, ketiak. Yang keempat, kulit perut. Yang kelima, lubang pusat. Yang keenam, tangan. Yang ketujuh, celah kangkang. Dan yang ke-8, kaki. Yakni jari-jari kaki ni, semua anggota-anggota ni kita mesti pastikan, yakin bahawa air sampai. Hikmah mandi wajib. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Yang kedua, membolehkan seseorang melakukan ibadat dengan khusyuk dan tenang. Yang ketiga, mengembalikan kesihatan dan kesegaran dan kesihatan tubuh. Yang keempat, membersihkan anggota badan daripada kotoran. Yang kelima, menghilangkan bau peluh dan darah yang melekat pada badan. Kemudian, kita tengok kepada mandi sunat. Apa maksud mandi sunat? Mandi sunat, amalan yang digalakkan untuk tujuan tertentu. Islam menggalakkan kita apabila nak melakukan perkara-perkara ini, maka kita sunat mandi. Yang pertama, hari Jumaat. Yang kedua, hari raya. Sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha. Yang ketiga, sebelum solat minta hujan. Yang keempat, sebelum solat gerhana. Sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Yang kelima, selepas memandikan jenazah. Yang keenam, berkaitan dengan ibadat haji. Sebelum ihram, sebelum wukuf di padang Arafah, sebelum melontar jamrah, sebelum masuk Mekah atau Madinah. Yang ke-8, selepas masuk Islam. Yani orang yang bukan Islam, apabila memeluk Islam, maka dia disunatkan mandi. Dan yang ke-9, sembuh dari penyakit gila atau pitam. Ini contoh-contoh sunat mandi. Akhir sekali kita lihat kepada latihan. Latihan ini penting sebagai pengukuhan atas kefahaman kita tentang pembelajaran kita. Baiklah, yang pertama, berikan maksud mandi wajib dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua, senaraikan dua sebab yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang ketiga, nyatakan dua perkara sunat ketika mandi wajib. Yang keempat, terangkan dua hikmah mandi wajib. Yang kelima, mandi adalah satu cara menjaga kebersihan diri. Ramalkan akibat seseorang yang mengabaikan kebersihan diri. Baik anak-anak pelajar, ini adalah soalan kebat. Ingat, bila soalan kebat, perlu ada 4 elemen. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, huraian lengkap. Dan yang keempat, kesimpulan.
Akhir sekali, syukran jazilan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.